إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu taala. Dan ada pun khunsa yang muskil situ. Dan ada pun khunsa yang muskil. Satu lagi dia panggil khunsa yang wadih. Dalam fiqh kalau disebut dalam kitab fiqh, khunsa mana dia kembali pada khunsa muskil. Maknanya seorang yang ada dua alat, lelaki dan perempuan, dan kedua-duanya berperanan. Itu dipanggil khunsa muskil. Kalau berperanan salah satu, maka dia ikut yang mana lebih kuat. Kalau dia ada dua alat yang berperanan hanya laki-laki, maka hukum dia laki-laki, aurat dia laki-laki, hukum semua laki-laki. Kalau dia berperanan yang perempuan, maka hukum dia perempuan, aurat dia perempuan, semua perempuan. Itu dipanggil khunsa wadih. Khunsa, tapi dia wadih, dia terang salah satu. Tapi kalau dalam kitab fiqh bila sebut khunsa, dia kembali pada makna khunsa muskil. Jadi ada pun bagi khunsa yang muskil, jika keluar dari dua faradnya sekali, maka binasa wudu. Dan kalau tiada, tiada binasa, ada tiada. Kalau tiada binasa. Maksud dia apa? Kalau dia keluar dua-dua sekali. Kalau sekiranya dia ada dua alat, dia muskil. Mana alat dia dua berperanan, keluar satu saja, maka dia boleh ihtimal. Kalau keluar yang perempuan, dia boleh ihtimal lelaki, tak batal. Kalau lelaki boleh ihtimal perempuan. Kalau keluar dua, habis. Itu maksud ni. Khunsa muskil, kalau pembatalan wuduk berlaku dua sudut sekali. Dia ada wuduk, tiba-tiba perempuan pegang dia tak batal. Sebab boleh ihtimal dia perempuan. Laki-laki pegang dia tak batal juga. Sebab boleh ihtimal dia laki-laki. Tapi bila dua-dua pegang, kanan sebelah perempuan, lelaki agak habis. Dia tahu dia nak ihtimal. Dia ihtimal lelaki, ni perempuan, ni lelaki pegang. Jawab dia batal wudu. Itu makna kalau sekiranya dia muskil. Kalau yang wadih tak ada masalah. Dia ada dua alat, tapi dia terang salah satu. Kalau terang ada perempuan, hukum dia perempuan. Kalau terang ada lelaki, hukum dia lelaki. Itu ada makhluk jenis khunsa. Sebaik kita tak jadi khunsa. Tak nak bagi lelaki kan. Itu semua kendak dia lah. Allah karim. Keduanya dighalib atas, ni sangat daripada mubtil wudu je, perkara yang membatalkan wudu. Dighalib atasnya akal. Yang ni apa makna? Dikerasi atasnya lalai, atau dipanggil zawalul akli, hilang akal. Maka ni sengaja daripada perkara yang membatalkan akan air semayang. Dengan apa? Gila. Jadi bila gila saja, wuduk dia batal. Atau pitam. Ini jaga orang tua biasa kena, dia tak perasan ni. Istilah orang kampung panggil apa? Gelap mata. Bukan mata-mata gelap. Mata gelap tu SB. Ini gelap mata. Biasa dulu orang kampung, kita tak pakai kolah, dia pakai paip kan. Bila dia ambil semayang, dia duduk bercangkung. Bila dia bangun saja, dia pun pegang kat tiang. Apa pasal pakcik? Gelap mata lah. Zap dia sekali datang tu, hilang kan? Batal wudu. Batal wudu. Dia tak betul, dia diam kejap, lepas tu lagi semayang. Lepas tu jadi imam dah. Apa raya ni? Walaupun lahzatan, satu lahzat sekejap je. Zap, akal itu apa? Inrimasul akli panggil. Tenggelam akal. Zap, sekejap dia pitam kan? Gelap mata panggil. Kejap, batal wudu. Tengah jaga. Kalau dia tak perasan kan semayang, tak sah semayang, wudu dah batal. Atau tidur
Tidur dia, tidur mana hilang kesedaran. Mana orang dalu pun apa tak dengar. Kalau dia mengantuk sangat, kan, mengantuk sangat. Kemudian orang bercakap dia tak dengar, tapi suara orang dia dengar. Kereta lalu zoom dia dengar. Kipas berbunyi dia dengar, tapi dia tak boleh tangkap dah. Orang bercakap dia tak faham. Itu tak batal wuduk lagi. Itu dia panggil tidur ni hilang tak wasan lah. Cuma tidur tu tetap dua papan punggung, dia tak batal sembahyang. Kalau tidur yang tak tetap dua papan punggung, batal sembahyang. Sebab apa? Dah ada dua hadis itu. Ya, satu Nabi menyatakan man nama falyatawaddu. Ya. Itu dalam hadis al-ainain wika usahi. Paman nama falyatawaddu. Al-ainain, dua mata kita ni. Apa makna dua mata sini? Makna dia sedar tu maksudnya. Dia tak tidur. Wika usahi, dia pemelihara papan punggung. Apa makna kalau kita jaga tak tidur, kalau rasa nak buang angin kita boleh kontrol. Itu maksudnya. Wika usahi. Dia mafhum sebaliknya, paman nama, siapa yang tidur falyatawadda, naklah dia ambil sembahyang. Itu hadis sahih daripada Nabi SAW. Ya. Kemudian ada hadis sahih satu lagi pula. Sahabat duduk tertidur. Bila Rasulullah datang, dia orang kamat, terus sahabat bangun, terus sembahyang. Sahabat tak ambil sembahyang. Yang boleh menghilangkan maknanya tamyiz akal tu. Akal boleh membeza mana kesedaran dia lah. Itu semua boleh membawa pembatalan wudu. Jikalau serta tetap kedudukannya sekalipun. Mana? Mabuk ni. Walaupun dia duduk tetap, tapi dalam keadaan dia mabuk, mana akal sudah hilang. Yang tadi dia tidur tapi akal tak hilang. Sebab dia tengok keadaan duduk. Yang lain daripada tidur. Tidur saja dipecahkan. Kalau tidur tetap papan punggung tak batal wudu. Kalau tidak batal. Ada pun yang lain pitam, mabuk, hilang akal atau semua batal. Dan gila itu nak tafsir. Apa makna gila? Gila tu hilang pengetahuan daripada hati. Dia tak tahu apa dah. Serta tinggal harakat. Dia bergerak dan pergi sana, pergi sini, tidur sana, kan tidur celah pokok, macam-macam. Gerakan dia tu ada. Tapi akal dia tak boleh nak tangkap apa lagi, dah tak tahu. Dan kuat pada anggota. Ya, kadang orang gila ni dengan kita kuat dia lagi. Tarik tenaga dia kuat kan. Tapi akal dia tak boleh. Itu panggil takrif, makna gila, batal wudu. Dan pitam itu hilang pengetahuan dari hati serta lumpuh pada anggota. Orang pitam kan, dia terbaring ni, nak macam pingsan kan. Ingatan tak ada dan badan dia pun lemah. Nak bezakan dengan orang gila. Orang gila dia berjalan kan. Apa melemau dia pergi. Dan sakar itu mabuk, hilang pengetahuan pada hati dan bergementar, tiada beratur perkataannya. Orang mabuk kan, gigil, cakap pelintang pukang kan. Bawa pula kereta pergi langgar orang, mati pula. Pas seorang kita mati di balun. Macam-macam sekarang tu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula gila tu ialah hilang akal. Pitam, diselamkan dia. Akal tu tak hilang, tapi apa? Diselamkan, tenggelam akal tu sekejap. Lepas tu kan, dia timbul balik, maknanya sedar balik lah. Dia nak takrif bezakan antara gila dengan pitam. Dan tidur, mana tetap akan dia. Mana tidur tu, akal dia tak hilang. Akal dia tidak terselam, akal dia tetap. Cuma dia tak fungsi, dia tidur. Bermula tidur itu ialah binasa wudu yang lain daripada Rasulullah SAW. Ada Rasulullah SAW tidurnya tidak membatalkan wudu. Sebab tidur Nabi zahir saja, padahal hakikat dia berhadap dengan Allah Ta'ala. Itu setengah daripada tanda Nabi akhir zaman yang disebut dalam Taurat. Apabila Ibnu Surya, ketua Dewan Ulama Yahudi, dibahas dengan Rasulullah SAW tanda akhir zaman, di antara Nabi sebutkan, semua dibetulkan. Kata sadaqta ya Muhammad, sadaqta, betul kau. Di antara dia apa? Tidurlah dua mataku tapi hatiku tidak tidur, kata Rasulullah SAW. Dia kata benar, kata. Dan demikian lagi segala anbiya, demikian lagi lah pitamnya tiada membinasakan wuduk mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Itu khususiah bagi mereka alaihi wassalatu wassalam. Dan kata Subki adalah pitam itu hasil pada anbiya, iaitulah ghalib sakit bagi panca indera yang zahir. Tanpa sakit menjadi pitam. Ya, tiada pada hati tidak. Itu ada setengah pendapat gitu. Yang datang pada hadis bahawasanya adalah tidur
mata mereka itu, tiada hati mereka itu. Ini para anbiya. Maka apabila dipeliharakan mereka dan diismahkan, sama maknalah, diberikan penjagaan, pemeliharaan daripada tidur yang iaitu terlebih ringan daripada pitam, dengan jalan ini atau lebih utama, kata As-Suyuti, dan kata ashab kita, tiada harus gila atas anbiya. Kalau tidur begitu pun tuan pelihara, maka gila lagilah dia pelihara, hitam semua ya. Kena bahawasanya kekurangan pada tabiat basyariah, dan harus atas mereka pitam kerana bahawasanya ia sakit. A'rad basyariah yang tidak mencederakan kedudukan Rasul itu tak apa. Ya. Adapun penyakit yang boleh membawa cedera martabat kerasulan, itu tak berlaku pada Nabi dan Rasul, sebab luput hikmat. Hikmat Allah Ta'ala bangkit Rasul untuk mendekatkan diri pada orang, nak terik orang. Tiba-tiba kalau penyakit orang lari, dah hilang hikmat pula, kan? Ada pun sebab batal wuduk dengan yang tersebut itu kerana khabar, ya. Khabar daripada Imam Abu Daud As-Sijistani, dan lainnya, lain daripada Imam Abu Daud, banyak hadis lain. Di antara dia sabda Rasulullah SAW, al-ainani, sini ada hadis dia. Al-ainani wika ussahi, faman nama fal yatawadda. Al-ainani, dua mata. Bermula dua mata kita ni, apa maksud dua mata sini? Ialah waktu sedar, tu maksud dia. Melihara dubur, wika ussahi, dia melihara papan punggung. Maka kalau begitu, paman nama, barang siapa yang tidur, fal yatawadda, maka hendaklah dia mengambil wudu. Bermakna bila dia tidur, mata dia tidak ada kawalan lagi. Itu maksudnya. Habis confirm ke keluar? Tetap ke orang bila tidur keluar angin? Tak tetap. Zan. Maka di sini dalam fiqh dia panggil uqimuz zan maqamul yakin. Ada satu bab ada, di uqimuz zan maqamul yakin. Didirikan zan. Mana zan? Orang tidur tu dia duduk mazinatul khuruj syai'. Dia duduk mazinatul khuruj syai', tempat sangkaan keluar sesuatu. Wa uqimuz zan maqamul yakin. Maka dia letakkan zan maqam yakin di sini dalam bab ni. Mana tahu kita letak yakin tu? Rasulullah kata fal yatawadda. Mafhum daripada fal yatawadda, maknanya nak kamu tu, mana batal wudu. Jadi di sini mana ulama kata ada satu bab diletakkan zan maqam yakin, sebab di sini Nabi menegaskan fal yatawadda, hendaklah kamu mengambil wudu. Bila mengambil wudu maknanya batal. Maka batal tu yakin tidak? Zan. Didirikan zan maqam yakin. Itu pekah gitu. Fal yatawadda. Pen amar tawadda'a yatawadda'u. Maksud lam amar. Fal yatawadda. Maka nak al-amru yaqtadil wujub. Kerana wajib dia mengambil akan air sembahyang balik. Maka barang siapa tidur, maka hendaklah dia mengambil wudu. Dan yang lain daripada tidur daripada barang yang tersebut itu, terlebih daripadanya lah, apa, gila, itu lagi lah, kan? Lagi akal dia lagi tenggelam pada lalai, iaitu setempat sangka bagi keluar satu tidur tadi daripada dubur, seperti barang yang diketahui daripada khabar, mana hadis Nabi SAW tadi, al-ainan wika ussahi faman nama fal yatawadda. Kerana makna wika itu memelihara, dan sahi itu maknanya dubur, maknanya jaga itu mengetahui akan satu yang keluar daripada dubur, mana dia boleh kawal. Bila nak kawal satu, dia boleh kontrol. Bila mati dah tidur, mana dah tak boleh kontrol. Tapi yakin ke? Zan. Habis zan, letak makam yakin. Dalil hadis Nabi suruh ambil wudu balik. Fal yatawadda. Dan keluar dengan kata ghalabah, atas akal, mana tekanan atas akal sehingga akal tu hilang. Artinya apa? Tamyiz. Akal di mana tamyiz, keadaan boleh beza lagi, sedar. Ialah mengantuk. Mengantuk tak masuk. Mana mengantuk tak batal wudu. Dia mengantuk sangat kan, tapi dia dengar sum kereta lalu kan. Orang bercakap dia dengar, tapi dia tak faham lah. Maka hukum dia apa? Wudu dia tak batal lagi. Dan hadis nafsi, perkataan hati, ini khabaran hati. Kan, dia tengah duduk tu khayal. Tu maksud hadis nafsi lagi. Jangan mengigau. Mengigau tadi dah tidur. Igauan ni ialah berlaku pada orang tu tidur. Bila dia tidur, dia panggil mengigau. Kalau hadis nafsi tengah tu macam khayal, tu belum lagi tu. Itu wudu tak batal lagi. Dan permulaan datang mabuk. Permulaan datang mabuk tu setengah daripada apa? Benda yang tidak lagi membatalkan dia. Maka tiada binasa wudu dia.
Kalau zawalul akli hilang betul, akal nak bawa dia batal. Maka tiada binasa wuduk dengan dia. Dan alamat mengantuk itu. Ni alamat tanda orang tu mengantuk, bukan tidur. Maknanya wuduk dia tak batal lagi. Apa dia? Iaitu mendengar perkataan orang yang hadir. Dia duduk sebelah orang, mati dah terkuyu, senggut-senggut. Tapi tak tidur lagi. Orang bercakap, dia dengar. Tapi tak faham dah. Dengar suara. Itu mengantuk. Itu bukan tidur lagi. Maka wuduk dia tidak batal lagi. Dan jika tiada faham akan dia, nyok-nyek dia dengar orang cakap kan. Siap dengar orang ketawa pula gitu-gini. Tapi dia tak faham lah. Mengantuk nak kan. Tak batal lagi wuduk tu. Dan alamat tidur apa? Tiada tahu perkataan orang. Orang cakap apa ni langsung dia tak tahu. Dengar tidak. Dan mimpi. Siap mimpi pula. Mimpi habis lah. Tidur. Bila tidur, tengok pula. Adakah tetap papan punggung atau tidak. Kalau tetap papan punggung, bermakna untuk dia tidak batal. Sebab berdasarkan hadis, sahabat tidur, kemudian Rasulullah datang di orang kamat, terus dia sembahyang. Tak ambil wuduk. Maka ulama tanggungan duduk dia tadi ialah tetap papan punggung. Adapun kata tetap papan punggung, itu pakai hadis tadi. Ya, al-ainan wika usahi paman nama falitawadda. Ya, siapa yang tidur falitawadda, naklah dia ambil wuduk. Tu. Syahdan adalah dihukumkan batal wuduk dengan tidur yang tiada tetap kedudukan. Ya, sebab apa? Tempat sangka keluar. Ya, dia panggil mazinatu khuruju syai'. Tempat sangkaan, sebab tak confirm. Tak semestinya orang tidur tu dia keluar angin. Tapi berat ke arah tu. Sebab apa? Mata dia tak boleh kawal. Kan? Kawalan mata. Bila mata dah tak terkawal, dia lebih berat kepada zan. Apa makna zan? Tajwizul amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Itu dalam usul fiqh kita apa? Makna zan ialah tajwizul amrain. Kita mengharuskan dua perkara, ahaduhuma salah satu dia azharu minal akhar. Lebih kuat daripada yang lain. Itu zan. Seorang beritahu kita dekat Semabuk tadi aksiden, putus kepala. Kita tengok orang yang bawa khabar ni, orangnya apa? Memang sikah betul lah, kan? Maka kita yakin. Kalau kita kata dia ni nampak boleh percaya tapi tak berapa sedap juga, itu zan. Dia kuat arah yakin tapi tak sepenuh, itu zan. 50 ke atas. Kalau tak bertambah la mazidat ali ahdi, tak bertambah 50 dia tidak, itu syak. Kalau bawah dia panggil waham, atau peringkat kedudukan hati gitu, tangkapan dia tu, pegangan dia. Ada peringkat yakin, ada zan, ada waham. Sini zan, mana berat sangka keluar. Maka orang kena berat sangka keluar, didirikan makam yakin. Kemudian didirikan sangka, tu. Wa uqimu zan, didirikan zan sangka tu, maqamul yakin, tempat yakin. Kemudian dipindahkan hukum kepadanya kepada yakin. Dalil fal yatawadda. Mana fal yatawadda, Nabi pindahkan hukum zan kepada yakin. Itu cara ulama tatbik hukum tadi. Insya-Allah. Bahawa jadi diri tidur itu kelakuan yang tiada tetap membatalkan wuduk, dan jika tahakkuk tiada keluar satu sekalipun. Tak ada ia baca tahakkuk. Kalau ada ia baca tahqiq. Tiada tetap mana tidak confirm lah, tak keluar satu tak confirm lagi. Tapi didirikan makam yakin. Sebab tu Rasulullah suruh apa? Kenapa boleh diri pula zan makam yakin? Tu faliyatawadda. Faliyatawadda tu menandakan Rasulullah sendiri meletakkan zan makam yakin. Situ tempat dia. Dan kena inilah jikalau tidur yang tidak tetap kedudukannya dan menghabarkan dia oleh maksum. Macam mana ni? Kita tidur tak tetap papan punggung, kan? Dia ada semayang, kemudian dia tidur menyengging atau dia baring. Mana papan punggung tidak tetap. Tiba-tiba dia bangun saja tadi kan daripada tidur, menghabar oleh maksum seperti Nabi Khidir alaihissalam bahawa tiada keluar satu daripadanya. Kamu tidur tadi, angin kamu tak pancit. Tayar kamu tak pancit, mana tak keluar angin. Mana nak pakai? Kaedah ni ke? Ataupun nak pakai perkhabaran Nabi Khidir? Ni tuan-tuan. Maka bahawasanya batal wuduknya atas kaul yang muktamad. Bukan tak percaya kepada kalam Nabi Khidir, tapi pakai kaedah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Semua Nabi tu, ni lagi Rasul kan. Contohnya kita pergi lihat 29 malam 30 daripada Syakban,
pergi lihat bulan Ramadan. Tiba-tiba mendung. Ya, mendung, tak nampak anak bulan. Maka dia bermimpi malam tu Rasul memberitahu besok awal Ramadan. Maka dia kena puasa. Orang lain tak boleh ikut kaedah. Untuk dia je. Sedangkan Rasul beritahu tak boleh puasa sebab apa? Kita pakai Rasul juga, Rasul punya khabar. Maknanya Rasulullah SAW bagi dalam hadis apa? Sumu li ru'yah wa abtiru li ru'yah fa in humma alaikum fa akmilu asy-sya'bana salasin. Itu pakai hadis Rasulullah juga. Tadi mimpi, ni kalam. Kalam Rasulullah mengatakan apa? Sumu li ru'yah. Puasalah kamu Ramadan sebab melihat anak bulan. Fa in humma alaikum wa abtiru li ru'yah, dan berbuka mana berpuasa berakhir raya lah kamu pun melihat anak bulan. Fa in humma alaikum, jika dimendungkan kamu tak nampak gelap, matahari tak ada itu. Nak buat macam mana? Fa akmilu sya'bana salasin. Sempurnakanlah Syaban 30. Itu hadis. Tiba-tiba ikut zahir hadis 30 tak nampak, maknanya terus tak puasa lagi tu. Kita genapkan 30. Malam pula mimpi Rasulullah kata besok awal Ramadan. Bermaknanya Syaban 29. Mana nak pakai? Orang mimpi tu pakai. Yang lain tak ada pakai kaedah tu. Ya. Macam-macam bekahan tu ni. Dari sini kaul muktamad pakai yang ditetapkan oleh Nabi Tabar, fal yatawadda. Naklah dia ambil wudu. Walaupun Nabi dia kata tak ada, tak batal. Dan tiada diiktibarkan khabar maksum. Kerana apa? Bahawasanya diri tidur yang tiada tetap ia yang membatalkan, bukan kerana dusta, bukan kerana dusta Nabi Khidir. Maksudnya kalau disumbat duburnya umpama timah. Dia beli timah kan? Tahu timah? Timah mau pergi ke laut tu. Batu-batu mancing kan? Orang buat batu kacik. Dia ambil, dia sumbat dekat dubur dia kan, umpama timah kan? Dan tidur ia tiada tetap, papan punggung dia tak tetap. Apa hukum? Jawab dia apa? Batal wuduknya kerana barang yang tersebut. Apa barang tersebut? Hukum hadis tadi. Kan? Ini anda dah sumbat tak sumbat. Hadis kata paling tawaddu. Macam-macam fiqh tu ni. Sebab dia jawab dulu. Itu nak katakan ulama fiqh ni Allah Taala kurniakan dia fikiran yang sangat tajam. Benda belum berlaku dia dah takdir. Kalau orang soal dah jawab dah dia. Kan? Dia dah jawab. Besok orang soal lagi. Kalau dia sumbat timah macam, buka kitab muka surat 34 bagi atas. Orang semua dah saya jawab. Mana tak batal, jawab tetap batal sebab kaedah tadi Nabi kata fal yatawadda. Satu lagi, bersarahan jikalau tidur tetap kedudukannya. Kemudian mengkhabar oleh maksum dengan keluar satu. Dia tidur tetap papan punggung, dia terbalik. Datang Nabi Khidir kata keluar satu dia kata, daripadanya. Maka bahawasanya apa? Wajib atasnya wudu. Sini batal. Sini pakai khabar maksum, ya. Sebab apa? Elak dia kerana bahawasanya ketika itu tiada sentosa daripada keluar satu daripadanya. Kerana apa? Kita pakai ini kerana ikhtiyatun, kena ikhtiyat. Ya. Dan ibadat kita suruh apa? Ikhtiyat, mana cermat. Nabi dia kata keluar satu. Saya tidur tetap 28 punggung kan. Misalan dia. Maka hukum dia kena ambil khabar maksum di sini. Mana dia kena ambil wuduk dia. Wuduk dia batal habis. Kemudian dan jikalau mengkhabarkan seorang adil, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Soal apa? Ha? 12. Bagi. Qala mu'alif karasallahu sirra famata tulitta ataupun talabta al-haq bil aqli.
al-mazkur Allah dalalta anil usuli ilaih wa mata talabta al-akhirah bil hawa al-mazkur dalalta anil usuli ilaiha. Pamata talabta manakala atau bila masa atau bila engkau menuntut. Pamata maka bila talabta engkau tuntut al-haq akan hak. Apa maksud dia? Akan Allah Ta'ala. Ay usul ilallah. Nak sampai makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Dengan bawah pun dibuka akan hijab. Dia duduk dalam makamil muraqabah dan musyahadah ke Tuhan. Sebagaimana disyarat dalam hadis sahih anta mudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu makam pertama musyahadah, kedua muraqabah. Maka dinamakan makamul ihsan. Siapa duduk masuk dalam makam ini, maka orang tu istilah dia panggil orang yang sampai. Bukan sampai kita duduk sebelah Tuhan kan. Duduk sebelah Tuhan dah bertempat pula. Tuhan tak mengambil tempat tu makhluk. Ya, Tuhan tidak diliputi oleh tempat, dikawal oleh tempat. Tuhan tidak dikawal oleh masa. Yang dikawal oleh masa kita makhluk. Kita ada masa, ya, dan kita ada tempat. Kita memerlukan tempat. Adapun Tuhan tak. La yatakhiz makan wa zaman. Ya, itulah perbezaan, ya, ketuhanan Allah Ta'ala yang maha hebat. Jadi maksud di sini sampai hati kita tadi. Ya, usul ma'rifat dia sampai kepada hadrat Ta'ala dengan zauq wal wijdan, syuhud wal iyan. Ini dipanggil ma'rifat yang khassah. Bukan maksud sampai bil akli. Kalau sampai bil ta'akul itu peringkat bukan dikendaki di sini. Itu peringkat awam. Peringkat usuluddin. Kita mengenal Tuhan menggunakan akal. Itu peringkat awam. Untuk membezakan kita daripada mukmin dengan orang yang sebalik tak beriman. Ya, itu dituntut kita dengan dalil. Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi zati. Kamu fikir dengan akal kamu tentang kejadian Tuhan, apa yang berlaku. Ya, jangan kamu masuk memikirkan kunhi zat Tuhan, itu tak dibenar. Kalau masuk nak membahas hakikat diri Tuhan, Tuhan tak benar, Nabi tak benarkan. Kalau masuk juga dia dapat dua, satu sesat, satu tak dapat. Benda tutup tak dapat. Kunhi hakikat zat tidak dibuka kepada sesiapa pun. Begitulah hakikat hebatnya kebesaran Allah SWT yang maha dahsyat. Cuma mengenal sekadar yang diizin. Ya. Maka pengenalan dalam kitab ini tauhid dipanggil tauhid khas. Ya. Adapun dalam usuluddin kita mengaji sifat 20 itu tauhid am. Mengenal dengan akal. Sebab itu dia kata kalau pamata talabta engkau tuntut al-haq ay usul ila al-haq ma'rifatan khassatan. Nak masuk makrifat yang khassah bil akli mazkur dengan akal saja. Ya, jawab dia dalal tak sampai engkau kata sesat. Sesat maksud ini apa? Tak sampai. Ya, sekadar akal dia tak sampai. Akal hanya dia boleh tamyiz, boleh beza untuk menjadi bahan i'tikad. Ya. Kita i'tikad Tuhan itu melihat. Dalil Quran, innallaha sami'un basir. Sami, basir. Sami apa? Zatun muttasif bis sam'i. Basir apa? Zatun muttasif bil basar. Mana Tuhan bersifat dengan basar sekatu. Dah, pegang lidah. Ada pun rasa? Oh, tak rasa. Dia tak berasa Tuhan lihat dia. Bahawa tak berasa? Dalam perut dia kotor lagi. Dia memandang pada makhluk. Ya, dia tahu makhluk lihat dia. Dia takut orang-orang. Oh, orang dalam perut dia. Dia suka dipuji orang, suka dipandang orang, suka dilihat orang. Ini semua hijab. Ya, hijab yang membawa kita tak boleh nak merasakan pandangan Allah pada kita. Sebab kita dah terpesong lagi. Kita kata dalal tak. Kau akan sesat daripada jalan sebenar. Jalan apa? Jalan untuk masuk dalam line khusus ni tak masuk. Sebab tu kena buang. Ya, farriq qalbat minal aghyar. Barulah yabla ma'arif wal asrar. Kosongkan. Itu kena riadah. Ilmu untuk akidah dia kena belajar. Belajar, faham sebenar, jadikan akidah, etikad dia. Adapun cara usul dia ni bukan cara belajar lagi. Dia naik atau peringkat lagi. Apa? Biriyadah wal mujahadah. Ya, kena bersihkan. Yang pertama bersihkan juga, bersihkan pahaman yang tak betul. Yang sini bersihkan pandangan hati yang tak betul. Rasa hati dia buang-buang. Biar kita dengan dia je. Ya, jasad sama makhluk tak apa. Hati jangan beri. Hati beri pada dia. Bahawa dia akan pilih kita jadi orang pilihan. Ya, orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala.
maka dihadiahkan kita pengenalan yang istimewa. Ya, rasa hati yang istimewa. Kita berlazat kita dengan dia, barulah sah kita jadi hamba yang sebenar. Barulah batin hati dia selamat dari afat penyakit. Sebab apa? Sebab dia sudah asyik ya, dengan Allah Ta'ala yang maha hebat. Kelazatan itu membakar segala lazat yang lain. Lazat hawa nafsu semua batal, terbakar bila dia terbuka kelazatan dengan Allah Ta'ala. Dah makan lauk hotel 7 bintang, korang nak sama-sama nak basi je, apa nak makan. Itu nak beza kan. Dah dapat yang sedap, dia tak nak dah benda lain lagi dah. Sebab tu dalam bab makan, nak taklil, nak sikitkan makan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau dihidangkan kita dua makanan, satu sedap, satu tak sedap, nak makan mana dulu? Makan yang sedap dulu. Sebab apa? Sebab untuk mengurangkan makan. Bila kita dah makan sedap, yang tak sedap makan lah, tak nak lah. Kalau kita makan tak sedap, tengok sedap, makan lagi. Jadi makan jadi banyak. Sedangkan mensedikitkan makan tu ibadah. Ya. Mensedikitkan makan. Ya. Makna Nabi kata dalam hadis apa? Iza aqallur rajul at-tu'ma muli'ah jawfuhu nuran. Apabila seorang mensedikitkan makan, dia penuhkan batin hati dengan nur. Qillatu ta'am hiyal ibadah. Itu lagi hadis Nabi. Sedikitkan makan, bukan tak makan, sedikitkan. Segi kesihatan pun bagus kan. Habis nak kira itulah maksudnya. Maka bila engkau menuntut akan hak, al-haq itu maknanya Allah Ta'ala, nama Tuhan al-haq. Tuntut tu dengan aklin, bi'akli, dengan akal semata-mata. Ya. Maka disebutkan itu nasaya, sesatlah engkau daripada sampai kepadanya, maknanya orang tu mahjub. Dan bila-bila engkau menuntut akan akhirat pula, dengan apa tuntut? Dengan hawa nafsu. Nak akhirat, tapi nakkan hawa nafsu, ikut nafsu kita. Nasaya sesat engkau daripada sampai padanya. Huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bis syahwah. Dia lingkung jalan nak menuju ke syurga dengan apa? Benda yang tak disetujui oleh nafsu. Kan kita nak syurga tapi ikut nafsu, tak boleh. Dia lingkung ke neraka dengan nafsu. Kita nak masuk syurga tapi ambil tiket ke neraka, tak sampai kan. Nak pergi utara, pergi ambil tiket selatan. Mana bas makin jauh. Makin jauh dia pergi, tak kena line, dia tak masuk line dia, tak ikut jalan dia maknanya. Ya. Maka daripada hadis itulah Rabi'atu Adawi kata apa? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Ya, kamu harap kelepasan tapi kamu tak ikut uslub jalan dia. Perahu tak berjalan atas darat. Ya, perahu jalan atas tak. Itu ada atas darat tu, itu naik kereta, lori, speedboat. Macam buat lawyer buruk pula. Lagi laju dia naik, tu dia naik orang. Dia naik apa? Tumpang lori. Habis tu. Kemudian al-mu'min, orang mukmin al-kamilu, mukmin yang sempurna iman dia. Ya, orang beriman yang sempurna. Wa huwa man tatahhara min syirkaini az-zahir wal khafi. Yanzuru binurillahi ila ma min bihi wa alaihi minal khuyur. Bermula orang yang beriman, tapi iman mana ni? Iman yang kamil. Mana lain dia masuk iman dengan zat wujdan, itu iman yang kamil, iman yang sempurna. Sebab dia suka kata haddid basaral iman, tajamkan asah iman kita tu. Ya. Nasai kamu akan lihat Allah Ta'ala, tarallah bi kulli syai', ya, wa ama kulli syai' wa tahta kulli syai' wa fa kulli syai'. Maksud dia, kau asah iman kau sampai ditajam sehingga kau nampak Allah Ta'ala dengan basirah. Mana kamu musyahadah ke Tuhan di mana saja kamu jatuh, atas, bawah, kiri, kanan. Ini bertepatan dengan ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, sini ada wajah Allah, mana ada dalil yang menunjukkan atas kewujudan Allah, kekuasaan Tuhan tu kamu nampak di sekeliling. Kamu pandang mana sikit, semua itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Bila nampak terasa, bila cermin hati dia terang. Ya, bila cermin hati dia terang. Sebab kita kena sentiasa asah iman kita dengan zikrullah biar dia tajam. Ya.
Kita nak menolong orang potong daging rumah kerja kahwin pun buat pisau tajam kan. Ni orang potong dah habis ulang, dia jemput tak habis menganjal. Pisau tumpul ni bawaan kan. Orang kata pergi balik ya punya mak. Orang dah habis, kau gigis kepal tak habis-habis lagi. Pisau tumpul ni bawa kan. Pisau tajam senang sak. Begitulah kita. Tajam mata dia. Letak je pandang pokok pam nampak dia. Pandang langit nampak dia. Pandang kereta nampak semua dia kan. Itu betul-betul. Pandang dengan mata luar nampak dengan mata dalam. Syuhud. Itu betul-betul arif billah. Orang macam ni orang dapat kenikmatan tuan-tuan. Allahumma ja'alna minhum. Hebat tuan-tuan ni, sedap yang tak boleh dibanding dengan Tuhan sedap. Mengambil kesedapan dengan Allah. Mengambil kesedapan dengan makhluk rugi dan makhluk akan hilang. Sebab tu Nabi Ibrahim kata la uhibbul afilin, aku tak minat benda yang hilang. Itu dasar yang sengaja diambil oleh arifin, itu kalam Nabi Ibrahim dalam Al-Quran sendiri. La uhibbul afilin, aku tak letakkan kasih aku kepada benda yang akan hilang. Allah. Dan orang yang beriman yang sempurna, yang kamil, itulah mereka yang suci minasyarikain, minasyirkain baca, daripada dua syirik zahir dan yang sembunyi, mana syirik khafi yang batin. Ya, syirik sengaja bagi tiga, sini bagi dua. Asyirkul jari, syirik yang besar, sembah berhala, patung, batu yang dipahat, kayu diukir dan sebagainya. Pahaman yang tak Islam dia bawa macam-macam, itu yang zahir. Ada khafi yang dalam tersembunyi. Ya. Ada satu lagi disebut dalam hadis asghar. Ya, asghar. Riya kan. Itu dia kata syirkul asghar. Inna akhu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Hadis sahih. Aku bimbang sangat kena pada umatku. Rasulullah bimbang. Kalau kita tak bimbang, apa lagi kita? Rasulullah bimbang kena pada umat. Apa? Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Wa huwa riya. Riya maknanya apa? Syirik. Dua kan? Zahir dia nampak menghadap Tuhan, tapi batin dia kat orang. Ibadat suruh dipuji, suruh disanjung, suruh di macam-macam lah. Itu syirik yang asghar. Ya. Syirik jali itu sembah berhala terus. Ada yang bincang ni asyirkul khafi, ni paling halus. Iaitu ru'yatun nafs, memandang diri, terasa diri, terasa kita orang tak mahu. Kita matikan dengan la haula wala quwata illa billah. Baru dia dapat kanzun min kunuzil jannah. Gedung di gedung. Apa gedung? Gedung ma'rifat dan sebagainya dalam. Nah, saya kalau dibuat begitu, mukmin yang kamil apa? Khabar dia. Itu mubtada, khabar di jumlah. Yanzuru, ialah melihat mereka dengan apa? Binurillah. Orang bagaimana yang kamil, dia melihat dengan nur Allah Ta'ala. Adapun orang yang tak, sebaliknya dilihat bizulmatin nafs, dengan kegelapan nafsu. Pandang dia, pandang nafsu. Cakap dia, cakap nafsu. Duduk dia, duduk nafsu. Berjalan dia, jalan nafsu. Semua nafsu. Ya. Adapun ahlillah tidak. Duduk dia semua dengan nurullah. Memandang dia, pandang dia. Cakap dia, dengan dia. Dia berjalan dengan dia. Dia makan dengan dia. Itu hadis sahih Nabi katakan, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi al hadis. Semua dengan dia je. Habislah. Kita nak setiap saat dengan dia atau setiap saat dengan makhluk, mana besar? Itu saja. Dengan dia selamat, dengan makhluk kita rosak. Ya, apa makhluk paling rosak? An-nafs, nafsu kita. Asy-syaitan, ad-dunya. Itu semua musuh besar tuan. Ya. Jadi sayangkan diri dia, bersamalah dia dengan Allah Taala. Kun ma'allah. Ya. Jawab dia, tarahu. Kamu akan nampak. Bersama dengan dia akan dibukakan. Yanzuru binurillahi ila mamin bihi alaihi. Maknanya, dan semuanya memandang dengan cahaya Allah kepada nikmat yang memberi nikmat ia dengan dia. Ila ma man nabi, manna baca tu. Mana kurniaan. Itulah minnah tuan. Dengan dia atasnya daripada segala kebajikan. Minal khuyur, jamaah dia, khair khuyuri. Daripada segala kebajikan. Maknanya apa? Orang mukmin yang kamil melihat dia dengan pancaran nur makrifat, nur iman, nur tauhid yang kuat kepada barang yang Tuhan kurniakan dia
daripada segala kebajikan. Maknanya apa? Dia tak makan, dia tak minum, dia tak berjalan, semua nikmat Tuhan kan? Melainkan semua dipandang di dengan Allah Ta'ala. Kekal. Ya. Itu dia. Itu dia berlazat. Jadi kalau begitu semua halaik dia panggil apa? Benda yang menunjuk ke arah keberadaan dan kesempurnaan Allah. Semua. Maka yang menunjuk ni dia panggil apa? Nur. Sebab tu kadang Arifin mengatakan khalaik ni semua ni makhluk ni, dia kata nurullah. Bukan Allah, nurullah. Apa nurullah? Ada benda yang menunjuk ke arah Allah Ta'ala. Ya. Seolah semua benda makhluk ni berkata Allahu mawjud yattasif bisifatil kamalat laulam yakun kazalik lam yujad syai'un minal khalaik. Itu dia. Semua makhluk ni menunjuk dia seolah berkata dengan lisanul hal. Allahu mawjud. Allah Ta'ala mawjud. Bersifat dengan kesempurnaan. Kalau tidak begitu, engkau pun tak ada. Itu maknanya. Kalau tak begitu, kita semua tak ada. Mana ada kita menunjukkan keberadaan Allah. Kenapa tak nampak-nampak? Maksudnya begitu. Ya, seolah dia bercakap dengan lisanul hal. Ya, lisanul hal absar min lisanil maqal. Lidah kelakuan anda ni. Kita tuang air kan. Bila penuh aja pop kita berhenti. Dia diri penuh tu salah kata boh cukup. Dia bercakap tapi tak ada suara. Kita faham. Itu dia panggil lisanul hal. Dia lebih absar min lisanil maqal. Atau lidah kelakuan menunjukkan bahawa semua makhluk ni seolah-olah berkata ya Allahu mau bersifat dengan sifat kamalat. Sebab kalau tidak begitu satu benda pun tak ada. Jadi semua yang ada ialah menunjukkan. Itu dia panggil nurullah. Ya. Sebab dalam hikam kata marra al-kaun walam yashhadhu fihi au indahu au qablah kan. Kalau kau lihat saja pada makhluk, kamu hati dalam kamu mata hati tak menghadap ke Tuhan sebelum, sedang atau selepas, habis. Butalah mata hati kamu. Sebab dia buta apa jadi tuan? Dia gedah ajalah. Sebab tu orang yang tidak memandang hadrat Tuhan dia akan gedah. Siapa bawa dia nafsu buat ni. Pum, kejap buat tu, kejap buat benda ni, kejap buat benda yang bukan-bukan. Dan yang sembunyi, memandang ia dengan cahaya Allah kepada nikmat tu, yang memberi nikmat ia dengan dia, cahaya iman, cahaya marifat tadi, daripada segala kebajikan dia, ya. Izbihi itu. Satu lagi, izbihi tangkashifu lahu al-asya. Iz kerana bihi dengan dia tadilah tangkashifu, dengan kita apa? Nurullah. Bihi ay binurillah. Dengan nur Allah Ta'ala yang Tuhan pancarkan. Sebab tu orang beriman dia tengok dengan nur tuan ni. Ya. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takut kamu akan firasat tenungan orang iman yang sempurna ni. Dia melihat dengan nur Tuhan terbuka. Ya. Kerana dengan dialah ternyata tangkashifu, ternyatalah ya bagi tadi al-asya, segala perkara. Ya, segala perkara ni nyata ada maujud dengan dia, bukan dengan yang lain. Wali ayah, dan kena ayat awaman kana maitan fa ahyana ila akhir ayat. Wali khabar pula ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kerana dengan dialah ternyata perkara dengan Allah Ta'ala. Dengan nur yang tercepat pun maknanya begitu, kita nampak. Kalau tak ada nur, zulmah, gelap. Bila gelap nak nampak apa tuan-tuan? Ya. Sebab tu maksiat, mungkar, lalai semua dipanggil zulmah, benda yang gelap. Dia tak boleh nampak. Duduk dalam maksiat dia takkan nampak kebesaran Tuhan. Dia lalai dia takkan nampak kebesaran Tuhan. Ya, bila duduk dalam taat, dia duduk dalam hudur hati Tuhan, dia akan nampak. Tuhan buka. Dan kerana itulah adalah dan ada dan mereka itu adalah ia itu mati. Walil ayah tu. Dan kerana itu adalah ayat tu. Bawa ayat tu. Wa man kana maitan fa ahyan. Dan mereka itulah adalah mati dan menghidupkan kami akan dia.
hingga akhir ayat. Hingga akhir ayat Iqra tamim hadil ayat. Panjang lagi ayat sambung. Ni ambil mahal terjemah dia. Dan kena khabar pula, kena hadis. Iaitu ittaku, takutlah oleh sekalian kamu firasat, mana tenungan pandangan rohani orang yang beriman tu. Mana iman yang kamil ni. Maka bahawasanya memandang ia dengan cahaya Allah Ta'ala, nur. Pandang dengan nur, mana pandangan yang berisi dengan ma'rifah. Ada pun pandangan tak ada nur, pandangan zulmah, dia berisi dengan apa? Ghaflah. Pandang, jadi pandang dia siapa yang ajar, siapa yang bawa, siapa yang kontrol, kelalaian nafsu. Ya, tengok, wah sedap kan? Dia syok begitu. Lepas tu pandang pun dia reti kan. Kalau tak reti memandang, bermakna tiap-tiap pandangan kita khatar, bahaya. Orang reti pandang mana ni dia? Dia pandang dia pada hati pantulan hati terus kepada hadirat Tuhan, hudur dengan Tuhan. Itu pandangan orang reti memandang. Kalau tak ada benda ni pandang kosong, itu pandangan amat bahaya. Bila kita pandang makhluk, dia akan jadi dua. Satu, bila dia cantik, kita akan memuji, kita tertawan dengan dia, tergantung. Kalau tak cantik pula, kita keji dia pula, salah juga. Oh dia ni, jauh-jauh kita keji kan, dia tak setuju, sebab nafsu ajar kita begitu. Kalau cantik pula, nafsu juga aja dah teringat ke dia, wah, dah tertawan hati dengan dia, dah jadi benda lain. Rosak juga. Tapi kalau pandangan yang betul, pap dia, zap dia je. Ya, terpandang nampak kebesaran ni, keagungan, masya-Allah. Baru selamat tu je tuan. Nak memandang pun payah juga ya. Kerana dah tutup tak dipandang ni. Pandang tenggelam je. Ya. Biar pandangan dia gerti pemandangan yang sebenar sebagaimana disuruh, baru dia selamat insya-Allah. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian wal arif wa al mustaghriqu bi nurillah. Orang arif yang tenggelam dia dengan nur Allah Taala, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah. Subhanallah.